Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pagi guys. Apa khabar semua? Salam 29 Ramadan. Okay, so pagi ni Papa nak share satu topik tentang kenapa apa tiga perkara yang menghalang kita dalam mana kita nak mencapai hasrat kita. Maksudnya kita ni ada impian. Kita ada impian, tapi kita rasa macam susahnya nak capai dan rasa macam terhalang, nak capai hasrat kita, nak capai impian kita. Tiga perkara tu dia sangat-sangat hampir dengan kita sebab tiga perkara tu adalah sebahagian dari kita. Yang pertama adalah pendengaran kita. Pendengaran kita. Yang kedua adalah pendengaran, penglihatan kita. Penglihatan. Dan yang ketiga, perasaan kita. So tiga perkara tu dia akan dia akan beri impact dalam kita nak mencapai hasrat kita, nak mencapai impian kita. Yang pertama, pendengaran. Pendengaran. Apa yang kita dengar hari-hari? Kita dengar pagi-pagi, kita dengar apa? Kita mendengar ayat-ayat yang menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Kita dengar alunan-alunan yang menenangkan jiwa. Bila kita dengar benda-benda yang menenangkan jiwa, dan kita dengar pula ayat ataupun alunan ataupun suara yang menaikkan semangat kita, so of course pagi kita akan lebih bersemangat. Pagi kita akan lebih bersemangat. Pagi kita akan lebih cerah. Bukanlah maksud kalau tengah mendung korang dengar tu terus mendung tu hilang. Nak bermaksud dalam jiwa kita. Sebab nak berjaya, nak mencapai kejayaan dalam perjalanan kita nak menuju ke kejayaan tu, maknanya mencapai hasrat kita. Hasrat kita ni berbeza. Ada yang hasrat dia besar, tapi dalam mana dia nak capai hasrat besar, macam kita nak capai hasrat tu, of course kita ada hasrat yang kecil-kecil. Jadi bila kita dengar, kita dengar perkara-perkara yang positif, kita akan lebih positif dan kita akan lebih dekat untuk capai hasrat kita. Dia umpama macam pagi-pagi, kita kalau untuk ni Bapak Is tak nak sebut cerita tentang keagamaan lah, sebab kita faham kalau Muslim, of course bila kita mengaji, kita baca Al-Quran kan, kita solat, kita solat, buat benda tu, maknanya kita mendengar pula alunan-alunan zikir semua tu, of course lah kita akan lebih tenang. Tapi nak cerita kat sini untuk kita maknanya untuk secara umum, kita dengarkan kata-kata yang positif. Maknanya kita dengar dari diri kita sendiri mula-mula. Cakap pada diri kita, aku boleh berjaya. Aku adalah seorang champion. Aku adalah seorang champion. Aku adalah seorang yang boleh bagi manfaat kepada orang lain. Aku boleh. Kalau orang ni boleh capai result yang macam ni, aku pun boleh capai. Itu kita kena cakap pada diri kita. Bila mana kita cakap positif, kita sebut Hai Dayu, Hai Ayu. Bila mana kita sebut benda-benda positif pada diri kita, kita dengar benda-benda positif, of course yang paling hampir dengan kita adalah diri kita. Kalau diri kita sendiri pun cakap benda-benda yang negatif pada diri kita, ditambah pula dengan dari luar, so kita punya semangat tadi akan down. Kita akan down sebab kita sendiri bercakap benda-benda yang negatif untuk diri kita. So dengar rasa macam dekat UPM. Bukan. Rasa macam UPM. Kenapa? Ada kursi ke? Bila kita
Okay, bila kita bercakap benda yang positif, dia akan set dalam otak kita. Okay, sebab Papa nak cerita ni tentang mindset. Okay, mindset. Bila kita minda kita ada dua. Satu minda sedar dan satu lagi minda bawah sedar. Kebanyakan decision kita, keputusan kita menggerakkan diri kita adalah dari pengaruh minda bawah sedar yang kita tak sedar pun. Kan? Macam kalau korang perasan lah kan, masa zaman sekolah-sekolah dulu kan, ataupun masa zaman you kan, ada kawan yang dia tengah tidur kan, dia macam woi bangun, dia macam mamai kan, lepas tu dia cakap pergi sana buat. Dia pun okey, dia buat okey, jerit jerit. Sebab itu dipanggil minda bawah sedar. Okey, tubuh kita dia banyaknya, boleh kata majority percentage tu disebabkan oleh minda bawah sedar yang kita install dalam otak kita. Program. Okey, programming. Manusia ni dia sangat unik tau. Okey. Minda bawah sedar yang menggerakkan kita. Minda bawah sedar tu dia dalam tu kita install. Jadi bila kita cakap positif, aku boleh buat, aku champion, aku seorang yang mampu bagi sesuatu manfaat pada orang, aku mampu gerakkan orang, aku mampu pastikan yang aku berjaya capai. So kat situ kita selalu cakap hari-hari, setiap pagi, insya-Allah benda tu akan terinstall dan kita akan bergerak ke arah tu. Okey, automatik. Okey, kita akan rasa bersemangat. Okey, sebab kita dah ada dalam otak kita. Iaitu pendengaran, kita dengar. Okey, kita cakap, diri kita sendiri kita dengar. Orang bila kat luar pula, kita berada dalam circle yang betul. So of course kita akan dapat benda-benda yang positif. Korang bayangkan dalam perniagaan, okey, ataupun dalam live juga, okey, kita berada dalam kelompok, okey, kelompok kumpulan yang hari-hari dia nak target untuk capai sesuatu yang lebih baik dalam live. Okey, korang berada dalam tu, of course korang akan tergerak tau. Macam tergerak macam kita belajar lah. Okey, korang senang kan. Papa suka pakai perumpamaan masa sekolah. Korang duduk kelas, bila duduk, korang datang lah kan, pernah kan pergi kelas belakang. Okay, kelas yang belakang lah, kelas yang kan dia ada macam biasa kelas dia ada nombor 1, nombor 2, 3 kan. Tu lah sistem sekolahan. Okay, dia ada kelas belakang dengan kelas depan. Kita pergi kelas belakang, kita akan rasa macam happynya kan, main kan, macam wah santai kan, tak kisah apa-apa. Bila kita pergi kelas depan, okay, nampak semua belajar, baca buku. Jadi kita pun kalau kita duduk kat kelas depan macam tergerak nak baca kan. Sebab Pak Is pernah rasa duduk kelas depan kan duduk kelas belakang. Okey. Pernah. Memang rasa dia kita akan terpengaruh oleh minda bawah sedar kita akan terpengaruh oleh kesekeliling kita. Okey, bila duduk kelas belakang, kita boleh termenung. Bapak Is kan termenung apa nak buat, termenung. Bila dekat kelas depan, terpaksa macam orang lain tengah membaca buku ni. Kan kita pun buka lah buku, baca kan. Apa pun baca pun tak tahu. Baca je lah. Sebab tu bila kita dengar, lepas tu yang tadi tu melihat kan, yang kedua adalah melihat. Kita tengok keliling kita. Okey, keliling kita buat apa. Bila kita tengok keliling kita macam tak kisah kan, macam bolehlah live macam ni kan, cukuplah apa yang ada. Kita tengok macam bila kita berada dalam macam kawan-kawan ke yang bukan ke arah kejayaan yang macam kalau contohlah kita buat bisnes, kita tak berada dalam kelompok yang dia nak buat bisnes tu dengan sungguh-sungguh. Jadi kita pun akan rasa macam tak apalah, cukup lah ni. Rasanya kita dah paling tinggi lah ni daripada kawan-kawan tadi. Tapi bila kita berada dalam circle yang kita nak menuju pada impian kita, hasrat kita tadi, dan diorang pun pulun juga buat, dia akan jadi menggerakkan kita tau. Dia akan menggerakkan kita ke arah benda yang sama. That's why kita kena jaga betul-betul circle kita. Bukanlah kata tak boleh kawan dengan semua. Okay, kawan yang lain yang mana tak mengarah kepada pencapaian kita tadi, kita boleh berada dalam tu, tapi pastikan jangan kita tertinggal circle kita yang membawa kita ke arah kejayaan yang kita nak capai tu. Okay, that's why kita kena selalu orang kata apa, menuntut ilmu. Okay, menuntut ilmu ni maknanya bila kita tuntut ilmu, of course kita akan berada dalam kelompok orang yang nak belajar. Sebab apa nak belajar? Sebab hasrat dia adalah untuk daripada ilmu tu membantu untuk fix diri kita.
Okay, dan bila kita dah fix diri kita, okay, kita mampu pula untuk share ilmu tu kepada orang lain. Okay, especially dalam business. Okay, business dia macam business ni, boleh kata kita boleh nampak result tu. Kita boleh nampak, orang kata apa, jalan menuju kejayaan. Jalan tu ada sebab kejayaan tu dah ada orang capai. Okay, ni berbandinglah dengan kalau kejayaan kita nak capai tu orang tak capai. Tapi kebanyakan kita, kita memang kita akan tengok orang. Okay, manusia ni dia akan tengok. Contoh, korang tengok tentang larian, okay, larian terpantas kat dunia ni. Berapa minit, berapa second, okay. Dulu orang kata benda tu mustahil, tapi datang seorang, dia pecahkan rekod tu. Okay, dia pecahkan rekod tu, dia kurang 1 second daripada rekod yang sedia ada. Sebab apa? Sebab dia yakin, okay, dia yakin yang dia boleh pecahkan. Tapi tu tak banyak tau dalam apa ni, orang kata manusia ni tak ramai yang macam tu. Yang macam tu, yang korang tengok yang sekarang yang ada, yang siapa yang sekarang berada di top sekarang ni, maknanya diorang berjaya capai sesuatu. Okay, kalau dari segi teknologi macam Bill Gates, macam apa lagi, Elon Musk kan, yang buat roket tu. Kalau orang biasa, dia macam, kenapa lah nak buat roket apa semua tu kan, nak buat kereta Tesla apa semua tu kan. Kita tengok macam ish. Tapi sebab diorang ni, okay, diorang ni kata lebih, dia punya minda tu lebih daripada orang lain. So kita ni sebagai orang yang nak menuju kejayaan, okay, kita tengok macam mana, kita tiru macam mana dia boleh buat tu, apa yang dia buat. Antaranya, of course, kalau korang nak tahu, kita lihat kepada orang yang berjaya ni, kita akan nampak, kita lihat, bukanlah lihat secara lihat kepada kejayaan dia saja. Kita lihat kepada apa yang dia buat sebelum tu, apa yang dia buat untuk dia berjaya. Sebab apa kita selalu rasa macam kita terhalang, kita rasa macam apa ni, maknanya penglihatan kita ni selalu tengok kepada orang yang tak berjaya. Okay, orang yang tak berjaya, orang yang gagal, orang yang selalu gagal dalam bisnes. Alamak, dia ni selalu gagal, macam mana aku pun nak buat tapi takut gagal macam dia. Silap. Kita tengok kepada yang orang yang berjaya. Kalau korang nak tahu, yang berjaya tu bukanlah dia terus berjaya. Dia gagal dan dia bangkit balik. Dia gagal and then dia bangkit balik. Itu yang kita kena tiru. Okay, bila kita gagal, kita bangkit. Itu yang kita kena tengok. Tengok kepada kesilapan yang orang-orang yang berjaya tu buat. Okay, orang-orang berjaya, dia ada kesilapan dia dalam perjalanan dia nak capai kejayaan dia, yang dia ada sekarang dan yang akan datang. Jadi kita belajar dari situ. Kita tengok, kita lihat, okay, ni tentang penglihatan. Kita lihat kepada kesilapan dia untuk sebagai panduan kita. Jangan kita, maknanya bila kita hadapi perkara tu, kita tahu untuk cara untuk atasi dia, daripada kita membuat kesilapan yang sama. Dia bukan kata kita lari dari kesilapan tu, dia tu seolah-olah macam lari daripada masalah. Tapi masalah ni dia akan datang juga macam mana pun. Tapi kita dah belajar, kita dah ready, so kita tahu macam mana nak elakkan. Okay, of course setiap manusia ada ujian dia, guys. Okay, ada ujian dia. So macam mana dia nak hadapi ujian dia tu adalah dengan dia, cara dia belajar lah. Belajar dari kesilapan orang lain. Okay, orang lain ni, macam mana kita nak tahu kesilapan dia? Kita boleh tengok, and then kita boleh bertanya. Dan kadang-kadang ni kalau kita berkomunikasi dengan orang yang dia, of course semua orang yang kita nampak ada kejayaan ni, dia ada backstory dia. Okay, maknanya kata cerita dia masa dia tak berjaya. Kita boleh tiru kat situ. Kita boleh jadikan panduan untuk kita tak rasa terhalang, okay, dalam nak meneruskan perjalanan kita, nak pergi ke arah hasrat, nak capai impian hasrat dan impian kita. Okay, itu dua dulu, iaitu pendengaran tadi. Ingat, dengar dan tetapkan dalam hati kita, dalam minda kita set. Lepas tu kita lihat sekeliling kita. That's why, okay, kalau korang perasan, sebab apa ni, sebab dalam kalau kita belajar kan, kita ni, manusia ni digalakkan untuk kita pergi berjalan, okay, ziarah, travel untuk tengok
keajaiban dunia. Maknanya kehebatan tinggalan orang-orang dulu, dan untuk kita jadikan sebagai macam panduan ataupun tauladan pada kita. Okay, kita tengok dan kita lihat diorang berjaya, tapi apa kesilapan yang diorang buat sehingga kan diorang jatuh, runtuh semua tu, tamadun-tamadun tu, okey. Tamadun-tamadun. Okey, tamadun Islam, tamadun apa ni? Apa lagi, banyak lagi tamadun. Alamak, cerita pasal sejarah dah lupa. Tapi tamadun-tamadun tu, tamadun yang kita tahu kat luar sana kan, yang dulu-dulu tu kan, dia orang gah, tahu. Ada yang selain daripada tamadun ni, ada juga yang dia orang bina apa? Dia orang punya teknologi tu, contoh masa zaman Firaun kan. Teknologi dia orang masa tu dah, orang kata sebenarnya sangat-sangat hebat, tapi kenapa dia boleh runtuh? Okey? Sebab tu kita kena belajar. Kita belajar. Dalam perniagaan, sama juga. Dalam perniagaan, kita belajar daripada leader-leader kita. Okey? Daripada mentor kita. Okey? Daripada mentor kita, kita kena korek. Okey? Hai, waalaikumsalam. Mana? Okey. Hai. Okey. Kita belajar daripada kejayaan orang lain, tengok pada kesilapan yang dia buat dalam mana dia nak mencapai kejayaan tu. Okey? Pencapaian tu. So itu sebenarnya tujuan kita belajar sejarah. Okey, untuk kita tahu. Dan sejarah ni sangat-sangat penting untuk kita, supaya kita ingat dan kita sedar dan kita tak ulangi kesilapan tu. Okey. Sebab kesilapan ni berlaku bila mana kita decide sama dengan orang yang dah buat kesilapan tu. Sebab kita tak belajar. Dan bila kita belajar, kita tahu, bila jumpa je dengan permasalahan tu, kita tahu apa nak buat supaya kita tak lakukan kesilapan yang sama. Okey? Okey, yang ketiga adalah perasaan. Okey, perasaan. Tadi first adalah pendengaran, kedua adalah penglihatan, ketiga adalah perasaan. Okey, inilah ada 3 perkara yang menghalang kita daripada kita nak mencapai hasrat impian kita. Yang perasaan ni macam mana? Okey. Kalau korang tengok tadi, pendengaran dan penglihatan, okey, akan mempengaruhi perasaan kita. That's why kita kena pastikan penglihatan dan pendengaran dan penglihatan kita tadi align. Okey, maknanya pendengaran mendengar perkara-perkara yang positif, yang menaikkan semangat kita, yang menaikkan energi kita, yang membawa energi positif, yang menaikkan, yang menenangkan kita. Penglihatan pun kita tengok, kita belajar, okey, kita lihat, kita visualize, kita nampak, okey, kita nampak kejayaan tu boleh dicapai, kita nampak result, dan kita belajar caranya. Dan kemudian bila semua tu dah align, so bila perasaan ni tinggal lagi pada kita, dah yakin ke belum? Perasaan ni dia perasaan, emosi, hati. Okay, hati kita ni dia berbolak-balik. Okay, berbolak-balik. Kita connect dengan semua orang. Okay, alam ni dia ada 2 tau. Dia ada alam fizikal dan alam quantum dia panggil. Okay, quantum. Quantum ni, okay, fizikal connect macam ni lah. Okay, kita jumpa kan dengan orang. Okay, and then quantum ni dia melalui perasaan, melalui hati. Okey, walaupun kita ni jauh daripada orang, tapi hati tu yang connect kita. Okey, bila mana hati ni tenang, emosi tenang, energy high. Okey, energy sangat-sangat high bila kita tenang. Macam mana nak tenang? Of course kita kena pastikan 2 yang tadi tu, penglihatan dan pendengaran kita berada dalam suasana ataupun keadaan yang tenang. Okay, tenang. So mindset, bila dah dengar benda yang positif tadi, mindset kita dah positif dah. Okay, kita buang, okay, kita ketepikan emosi yang negatif. Bila kita kurangkan emosi yang negatif, kita akan naik. Kita akan rasa macam happy. Okay, bila kita happy, so insyaAllah kita buat perkara pun akan jadi lebih smooth. Okay, kalau kita stres, okay, korang bayangkan, korang bawa kereta, lepas tu tayar pancit, kan? Tayar pancit. Ada orang dia rasa macam, kenapalah pancit, dah nak pergi ni jauh, kan? Nak pergi, lepas tu pancit pula, kan?
terpaksa nak tukar ni, berpeluh apa semua, dah lambat. Tapi bila kita mindset kita dah set, alhamdulillah kan, kita mindset kita set, oh mungkin depan sana ada, kalau kita teruskan perjalanan, tadi pancit kan, kita pun berhenti, nampak ada tayar tu dia angin tak ada. Tapi mungkin kita tak tahu, kalau kita teruskan perjalanan, okey, tayar tu tak pancit, mungkin tayar tu dah gelong tak apa kan. Tapi bila kita tukar tayar, oh tayar ni ada macam terkeluar sikit. Jadi kita cuba ambil apa sahaja yang berlaku pada kita, okay? Ni berkaitan perasaan tau. Kita kena kontrol emosi kita dengan cara kita berfikir secara positif. Maknanya kita tengok apa yang kita dapat tu, kita fikirkan balik, okay, kenapa aku hadapi benda ni, kenapa aku diuji. Okay, ujian tu yang memang manusia ni, mana ada yang tak kena ujian. Okay, kalau tak bukan manusia. Okay, manusia memang akan diuji. So ujian tu kita ambil sebagai untuk mengingatkan kita, untuk sedarkan kita, untuk fix diri kita menjadi lebih baik. Dan bila kita jadi lebih baik, kita akan lebih tenang. Okay, bila kita akan lebih tenang, insya-Allah dalam mana kita nak capai hasrat kita, bila kita berada dalam ketenangan, okay, pastikan kita, Papa cakap tadi, pastikan kita berada dalam circle yang bagus, circle yang baik. Kita mendengar benda-benda yang baik, okay, ayat-ayat, alunan yang baik, kata-kata yang baik. Kita bercakap pun perkara yang baik pada diri kita, kan? Kita melihat benda-benda yang positif, benda-benda yang kita boleh belajar untuk kita jangan ulangi kesilapan tu. Okay, dan bila tu perasaan kita akan tenang. Dan bila korang tenang, dia tentang bisnes pula. Bila tenang, okay, katakan customer datang, pak, saya nak order 10 balang cookies. Lepas tu kita tengok dalam, dia kata okay, saya nak besok, boleh. Lepas tu kita pun tengok dalam sistem, oh tak ada OOS. Okay, OOS. Lepas tu kita pun cakap, okay, kita terangkan dekat customer, okay, okay, macam ni, sekarang tengah ada order yang sangat-sangat tinggi. Okay, sebabnya cookies ni kalau nak tahu, orang dah order daripada bulan lepas. Kita cerita. Okay, jadi kalau cik berminat, ataupun akak lah kan, kalau akak nak, saya akan letak akak punya order ni, pre-order. Nanti bila ada, kita masuk. Okay, lepas tu kalau kita positif, akak tu cakap, ya ke? Oh, memang order tinggi Oh, kenapa sebab sedap kak. Saya pun dah rasa. Memang saya kat rumah pun 3 balang cepat je habis. Okay. So akak tu dia macam, oh, dia akan mudah tau. Dia cakap, okey lah, boleh lah. 10 balang nanti bila ada, orderkan saya tak kisah kalau nak bagi, okey, kalau nak bagi seminggu lagi ke, 2 minggu lagi ke, asalkan dapat. Macam tu. Okey. Sebab Papa cerita ni daripada pengalaman tau. Okey, daripada sendiri pun ada, daripada Papa Is punya group pun ada. Okey, dalam team Papa Is ada tu, dia order kambing. Okey, customer order kambing perap. Masa tu kambing perap sangat-sangat rare. Memang masak punya kambing perap sangat-sangat rare. Sangat-sangat rare. Rare ni maksudnya apa? Macam jarang nak jumpa. Sebab bila ada, habis. Kena sapu. Sebab apa? Mama Sap, okay, Mama Sap sendiri, Mama Sap fighter ni, Mama Sap agent, Mama Sap sendiri pun suka dengan kambing perap tu. Bukan je customer, okay, bukan je customer luar je yang suka. Actually Papa Is sendiri pun, kambing perap tu memang setiap bulan akan ada dalam TS. Nampak tak? So memang dia punya persaingan tu ada tau. Memang order orang suka, jadi dia rare. Tapi bila Papa Is punya team tadi, dia bagi tahu dekat customer, Bapak dia terangkan lah, kita educate lah customer kan. So memang benda ni rare. Susah sekarang ni. Bukan susah, maknanya bila masuk je, order masuk. Bila order je orang nak grab. Sebab Mak Masak punya agent ada ramai. Okay, ada 1,000 juga. So belah-belah ribu kan. Itu je kan. Nak satu hari biasa masuk dalam
4,000, 2 ke 4,000 macam tu. Kau bayanglah, kan? Nak cater untuk agent sendiri dengan customer luar. Customer luar korang bayanglah kalau dekat Malaysia ni, okay, kalau kat Semenanjung ada dalam, kat Lembah Kelang je lah, ada 3 juta. Okay, 3 juta penduduk. 3 juta penduduk. Okay. Kalau keluarnya, katalah daripada 3 juta tu, separuh tu budak-budak. Okay. Separuh tu budak-budak. Okay. Maknanya ada 1.5 juta. Okay, 1.5 juta yang, daripada 1.5 juta tu yang katalah nak kambing 500,000. Okay, 500,000. Okay, 500,000 kambing sekali masuk, satu kali masuk 2,000. Okay. Kalau sebulan, okay, kalilah. Kali dengan 60,000. Yang nak tadi 500,000. Maknanya bulan tu tak dapat. Okay, kena tunggu bulan depan. Macam tu tau guys. So itulah dia. Bila kita jaga perasaan kita, emosi kita tenang, customer yang datang pun akan tenang. Dia akan accept je, okay. Tapi kalau kita macam mana ni, takutlah kan, takutlah customer kan kata mahal, customer kata tak payahlah, dia nak cari lain lah kan. Customer, especially tentang DC tau, delivery charge. Okay, delivery charge kan, kita tengok RM15, kita di sendiri pun rasa mahal. Kita tak faham tentang tas runner tu, dia nak kena tunggu kat situ 2-3 jam, ada sampai 10 jam pun ada. Dan lagi ke tengah promosi, tengah-tengah nak raya ni. Okay, kita tak faham tu, kita tak tahu, kita tak feel benda tu. Bila kita tak feel, of course kita tak akan faham tugas runner tu macam mana. Dia nak ambil order and then dia nak hantar kawasan tak tentu, jalan dia pun tak tentu. Ada, kalau kampung, jalan dia macam tu kan. So bila kita faham, kita tenang, kita terima, of course customer kita pun akan terima. Okay. Tapi kalau customer kita dah tenang gila ni, dah tenang kan, hati kita tenang, kita high energy, tapi customer dia tak mau juga. Sebab apa tu? Dia bukanlah customer korang. Okay. Tak perlulah nak fikir-fikir. Kita ni dah memberi, maknanya dah share. Okay, dah share. Orang tak nak, tak apa, kita cari orang yang nak. Okay, kita promote lagi, dapat kat orang yang nak. Macam tu. Memang ada orang yang nak, tapi kadang-kadang kita buat promote tu, macam kita share tu, kita share 10 orang. Okay, lepas tu kita berharap 10 orang tu nak. Memang tak lah. Okay, mungkin 10 orang, 1 orang nak, ataupun 10 orang tak ada pun orang nak. Tapi kalau kita buat 100, mungkin ada 2-3 orang nak kan. Sebab ada 100. Okay, macam tu. Emosi kena jaga. Okay, berapa minit dah? Nak kat setengah jam juga apa cakap ni. Okay. Okay guys, itu saja sharing Papa Ish pada pagi ni tentang macam mana kita nak tahu 3 perkara yang selalu menghalang kita daripada nak berjaya, nak capai hasrat impian kita. Yang menghalang kita adalah tadi tu 3 perkara: pendengaran, penglihatan dengan perasaan. Okay, kita jaga 3 tu, kita jaga kita. Okay, kita jaga 3 perkara tu. Jaga pendengaran kita, jaga penglihatan kita, jaga perasaan kita. Okay, InsyaAllah korang akan rasa macam halangan tu terbuka satu demi satu. Okay, umpama korang nak berlari 100 meter. 100 meter nak lari ni. Okay, permulaan korang lari 100 meter berhalangan. Halangan pertama, pendengaran. Halangan kedua, penglihatan. Halangan ketiga, perasaan. And then korang akan capai 100 meter larian. Ada orang dia lari sampai dekat apa yang uploaded. Okay, dia lari 100 meter, dia lari sampai dekat halangan pertama, berebuk, jatuh, tak bangun-bangun. Okay, ada orang lari, dia lepas 1, lepas 2, lepas 3, sampai dengan lajunya. Sebab dia dah faham dah apa yang dia kena buat dekat setiap halangan tu. Okay, ada orang dia lari, dia pun terjatuh juga. Okay, terlanggar halangan tu. Tapi bila dia langgar, dia bangkit balik, dia pergi lagi, lari lagi, pergi ke halangan kedua, jatuh kan, bangkit balik, belajar macam mana nak atasi halangan tu, dan bangkit balik dan pergi lagi. Dan of course dia pun akan capai. Tapi kalau korang jadi orang yang ketiga ni, lari sampai situ macam ada halangan, tak apalah, tak payahlah lari.
Kan? Itu yang jadi tak sampai-sampai. Okay guys, bertemu lagi di live yang akan datang. So hopefully korang dapat sesuatu yang bermanfaat daripada sharing Papa Ish pada pagi ni. Okay, semoga korang berjaya, semoga korang high energy. Okay, pagi. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum.